واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey. Okey, tengok ya. Okey, kamu tengok. Saya terang je lah terus ya. Pasal ni ya, maksudnya untuk kamu recall balik. Kalau kamu ingat, saya ada sebut dekat bilik APD hari tu. Kan, pasal fungsi. Sebab soalan diakhiri dengan berikan justifikasi anda. Maksudnya dia tak nak kita tahu itu fungsi atau tidak saja. So dia nak why. Jadi soalan kat sini dia kata antara graf berikut, okey, graf berikut yang manakah menunjukkan fungsi, dia kata berikan justifikasi. Okey, justifikasi ni sebenarnya nanti kamu boleh tulis je apa-apa yang kamu rasa nak tulis, ikutlah yang kamu faham. Jangan kamu tak faham sudah. Okey? Jadi dekat sini kamu ingat fungsi. Mana yang dikatakan fungsi? Fungsi iaitu apabila graf yang diuji dengan garis mencancang. Okey, dan dia memotong pada satu sahaja. Okey? Iaitu apa maksudnya? Bila kita buat ujian garis mencancang, okey, contoh saya ambil pembaris kat sini, saya akan buat ni, dekat soalan A kan. Saya buat garisan dekat sini. Okey, contoh saya garis sini. Saya garislah kat mana-mana pun, dia akan sentuh satu. Garislah kat mana-mana pun, dia akan sentuh satu titik sahaja. Jadi bila dia diuji menggunakan garis mencancang, dia mendapat satu saja titik persilangan. Sini, sini, sini. Ada satu saja titik persilangan. Maka dia itu adalah fungsi. Okey. Ingat garis mencancang. So dia adalah fungsi. Okey. Kemudian kalau kita tengok sekarang, okey, mana lagi? Sebab dia kata antara graf berikut yang manakah menunjukkan fungsi. Okey, jadi kalau kita tengok yang ini. Ini kita buat garis mencancang. Kita dapat satu tak? Okey, jadi kalau ikut, apa makna fungsi ni adalah kita ada 4 jenis hubungan kan? One to one to many, many to one and many to many. Satu-satu, satu banyak, banyak satu dan banyak-banyak. Jadi yang dikatakan fungsi apabila dia kata satu. Maksudnya dia sentuh pada satu. Jadi kalau kita tengok dekat sini garis je lah. Maksudnya kalau awak tengok ini ada objek kan. Kalau macam ni, ini objek ni kita bawa sini dia dah ada satu. Objek ni iaitu nilai X kita bawa ada satu nilai pada paksi Y. Okey? Jadi itu dikatakan fungsi. Jadi soalan B ni fungsi ke bukan? Jawab, B fungsi ke bukan? Tak tahu, bukan kot. Fungsi kot. Tengok, kita buat garis mencancang. Letak pembaris, gariskan. Bila kamu gariskan, kamu tengok dia ada berapa. Gerakkan lagi. Okey, gariskan. Dia sentuh berapa titik. Buatlah kat mana pun. Kan semuanya dia menyentuh satu titik. Jadi bila garis tegak ataupun garis mencancang, okey, atau garis yang selari dengan paksi Y, awak garis dia sentuh satu titik. Dia sentuh satu titik. Maka itu adalah fungsi. Soalan C. Amjad. Fungsi ke bukan Amjad? Amjad hilang. Amjad. Hilang dah. Afiq. Afiq belum keluar toilet. Fatini. Soalan C. C fungsi ke bukan Fatini? Tak ada orang. Fatini? Bukan. Okey. Mirza, tadi kata ada budak 5D nak join. Boleh je masuk je lah. Sharekan link kat dia. Okey, cikgu. Okey. Kan tadi saya bagi tahu dah ni. Boleh je share. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, kita buat garis mencancang ataupun garis guna pembaris. So, bila kita gariskan, nampak? Dia sentuh pada dua titik. Dia sentuh pada dua titik. Mana dia? Ini. Ini sentuh dua titik. Bila dia dua titik, maka dia bukan fungsi.
Jadi kalau dia tanya why, iaitu apabila kita membuat ujian menggunakan garis mencancang. So bila dia menyentuh pada satu titik, barulah dia dikatakan fungsi. Boleh? Ini saya ada sentuh dah hari tu. Okey, tak apa, saya record ni, jadi nanti saya share. Kawan yang tak join malam ni harapnya dia ikut. Tapi harapnya dia tengok. Tapi saya rasa jarang pelajar nak tengok. Kan? Kat sini tengok dia kata graf fungsi y sama dengan fx di bawah menunjukkan hubungan antara set P kepada set Q. Jadi dia kata dengan menggunakan tata tanda fungsi, tulis satu hubungan fx antara set P dan set Q. Okey, antara set P dan set Q. Kalau dia kata antara set P dan set Q, sekarang P tu nilai X ke nilai Y? Respon sikit. P tu set paksi X ke paksi Y? Hubungan di antara set P dan set Q. Cepat. Cepatlah. Set P to X, set Q to Y, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, betul lah. Set P to X dan set Q to Y. Okay. Okey, jadi dekat sini set P dengan set Q, betul. Jadi P you punya X dan you punya Y adalah Q. Dengan menggunakan tata tanda fungsi. Ingat tak tata tanda fungsi itu yang mana? Macam mana? Apa yang dimasukkan dekat sini, dia kata dengan menggunakan tata tanda fungsi, tulis satu hubungan. Kalau dia kata, awak ingat bila dia kata tuliskan hubungan, awak kena tuliskan, maksudnya you tengok graf ni, nak tahu awak cuba cantumkan graf ni. Okay. Itu dia, itu graf kuadratik. So kita tengok, dari 1 dia pergi ke negatif 1. Dari negatif 1 dia pergi ke negatif 1. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, sebab awak tengok dekat sini dia ada tanyakan objek, image, domain, kodomain semua. Tentukan hubungan, ungkapkan hubungan dalam bentuk gambar rajah anak panah. Jadi, soalan ini sebenarnya merangkumi semua set tajuk fungsi ni. Jadi, kalau awak tengok, kalau dia X-nya 2, kan? X-nya 2, dia pergi mana? Dia pergi dekat 2. X dia negatif 2, dia pergi kat mana Y-nya? Y-nya pergi 2. Jadi dekat sini kita boleh buat dia jadi macam mana? So maksudnya kalau kita buat dia dalam bentuk macam ni, you ambil nilai-nilai yang ada kat situ, dia bermula daripada berapa tu? Negatif 3 kan? Okey, negatif 3, ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Banyak tu. Itu you punya domain. Manakala kodomain kamu terdiri daripada negatif 2, negatif 1, 0, 1 sampai 7. Itu kodomain. Jadi, dekat sini iaitu you punya X. Okey, sini awak punya Y awak iaitu dia menggunakan fungsi fx. Jadi, sebelah X ni tuliskan semua domain. So, domain kita terdiri daripada tulis semua nombor di paksi X. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, next. Apa lagi sebelah sini? Nombornya daripada nombor negatif 2. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi kita tengok. Dia kata negatif 1. Negatif 1 dia pergi ke negatif 1 pergi negatif 1. Tengok negatif 1 pergi ke negatif 1. Kemudian 1. 1 juga pergi ke negatif 1. 1 juga pergi ke negatif 1. Lepas tu apa lagi? Awak tengok 0. 0 X. X 0, Y-nya negatif 2.
X kosong, Y-nya pergi ke negatif 2 ke sana. Okey. Kemudian apa lagi kita nampak di situ? 2. X-nya 2. 2 dia pergi ke 2. 2 dia pergi ke 2. Then awak tengok negatif 2 juga dia pergi ke 2. Apa lagi? 3. 3 pergi ke 7. Negatif 3 pun pergi ke 7. Itu dia. Ini yang dikatakan saya menjawab soalan yang mana ni? Yang mana? A, B, C, D, E, F. Yang mana? Yang saya buat sekarang. D. Ya, D. Saya dah menjawab soalan D. Ini dikatakan gambar rajah anak panah. Tentukan hubungan tersebut fungsi ataupun tidak. Fungsi ke tidak? Fungsi. Ya, dia fungsi. Awak tengok dia 2, 1. 1 to 1. Kat sini many to 1. Sebab ada 2 nilai negatif 3 dan 3 bagi 7. Ataupun kalau awak tengok sini kita buat garis mencancang. You ambil pembaris. You gariskan kat mana pun dia akan mendapat 1 titik saja. Maka itu adalah fungsi. Jadi kalau awak tengok tentukan hubungan tersebut. Yes, awak jawab ya. Sebab apa? Dia awak kata mempunyai satu image. Pun boleh. Ataupun menggunakan garis mencancang. Tak. Dia menyentuh pada satu titik pun boleh. Okey, boleh? Okey. Jadi dekat sini sebab saya tak jawab lagi soalan A. Dia tanya objek, image, domain, kodomain dan julat. Apa objeknya? Apa objek? Cepat. Apa objek? Apa objek? P lah kan? Apa dia? Set P. Set P. Okey, ataupun you punya X. Jadi objek awak kena tulislah. Kalau dia kata objek, jadi awak tulis. Okey, objek sama dengan isikan dia apa. Objek tak payah letak dalam tanda set. Tulis saja nilainya iaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2. Okey, then negatif 1, bla 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 sampai 5. Jangan buat macam ni tau. Awak kena lengkap. Mesti tuliskan lengkap. Saya tulis macam tu. Okey? Itu objek. Image, manakala image, awak akan ambil nilai pada paksi Y. Negatif 2, negatif 1, 0, 1 sampai 7. Okey? Ingat, jangan buat titik-titik. Ni saya tunjuk je. Tapi awak kena senaraikan kesemuanya. Okey? So, objek, image, domain. Apa domain? Syaril? Syaril apa domain? Chat. Kalau tak tu chat pun boleh. Cepat. Syaril ada. Syaril hilang dah. Ikmal? Ikmal? Ya, cikgu. Apa dia? Domain tu yang soalannya tanya kat sini domain. Apa domainnya? domain tu yang negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. Okey, domainnya adalah kat sini. Negatif 3 kan? 2, negatif 1, kosong. Okey, lagi negatif 2 dan negatif 3. Jadi maksudnya negatif 4, 4, 5 ni. Dia nak apa ni? Soalan saya tadi apa? Domain Okey, domain jadi maksudnya awak ambil semua image objek tapi sama dengan objek. Subhanallah. Saya silap lah. Objek negatif 4 tak ada kan? Betul tak? Negatif 4 ada tak? Graf ni. Graf ni awak tengok sampai. Ni negatif 4 ke negatif 3 Negatif 4 Sekejap ya. Saya tengok dekat gambar dia ni. Dia letak macam 3. Macam dekat negatif 3. Kalau negatif 3. Negatif 3 kan? Okey. Jadi kat sini kalau dia tanya domain. You ambil semua bawah ni. Objek saya silap lah ya. Objek negatif 4 tak termasuk. Sebab graf saya berhenti dekat situ. Faham tak?
Faham tak? Faham. Maksudnya objek kamu ambil yang ada pasangan. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan 3. Tapi domain ambil semua. Cuma dekat sini bila dia nak domain, you kena senaraikan dan letak dalam tanda set. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu awak punya domain. Manakala kodomain, kodomain iaitu ambil pada paksi Y. So kat sini tadi saya dah tersilap lah ya. Jadi image saya negatif 2 betul, negatif 1 betul. 0 tak adalah. Image ni salah, subhanallah. Sorry ya. Okey, image-nya negatif 2. Okey, negatif 1. Okey, kalau sini negatif 2, negatif sebab dia ada titik tau. Dia bagi titik-titik ni. So kita kena tengok dekat titik tu apa. Jadi image kita terdiri daripada negatif 2, negatif 1 kan di sini. Kemudian 2 dan 7. Itu saja untuk image. Tapi untuk kodomain ambil semua pun sama. Kodomain letak dalam tanda set. Clear? Boleh ya? Okay, kemudian dia tanya julat. Apa dia julat? Tapi kalau julat, apa yang perlu awak ambil? Julat adalah image tapi letak dalam tanda set. Julat adalah image letak dalam tanda set. Boleh ya? So saya harap clear. Okay, so itu soalan B. Okay, jadi soalan A, dengan menggunakan tata tanda fungsi tulis satu hubungan. Setelah kita buat benda ni, barulah kita boleh tuliskan tata tanda fungsi. Tanda fungsi kita adalah fx sama dengan, kita tengok. Dari negatif 3 dia jadi 7. Dari 3 dia jadi 7. Dari negatif 2, kalau awak tengok sini, negatif 2 kita, X negatif 2 dia jadi 2. Okay, negatif 2 jadi 2. 0 jadi negatif 2. Okay, apakah tata tanda fungsi yang awak boleh tuliskan kat sini? Ataupun nak mudah faham, apakah persamaan yang memenuhi hubungan ini? Apa agak-agak persamaan dia? Dari 3 jadi 7. Negatif 3 jadi 7. Apa dia? 2 jadi 2. Negatif 2 pun jadi 2. Cepat, apa dia? Siapa nak cuba? Cepatlah, siapa nak cuba? Janganlah senyap. Jadi banyak pada satu Bukan. Tata tanda fungsi. Saya kata persamaan. Banyak ke satu itu apa? Itu jenis hubungan. X kuasa 2 tolak 2. Ya, siapa yang jawab tu? Arif. Arif. Okey. X kuasa 2 tolak 2. Awak sebenarnya persamaan dia biasa tak susah-susah pun. Tapi ini macam susah sikit lah. Tapi awak nampak dia kan nombornya negatif. Awak tengok kan. Negatif dia boleh jadi positif. Jadi kalau awak tengok sini negatif 3. 3. Dia jadi positif. Jadi awak nampak negatif 3 dengan 3 dia boleh jadi 7. So kalau kita tengok negatif 3 kuasa 2 9. 9 tolak 2 7. 3 kuasa 2 9. 9 tolak 7 juga 2. So ini adalah yang dikatakan tata tanda fungsi. Itu awak punya soalan A. Okay, next. Dia kata ungkapkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib. Pasangan tertib maksudnya macam mana? Ingat tak? Macam mana pasangan tertib? Ingat? Umar? Umar? Kejap. Kejap, buka buku jap. Mirul, mana Naufal? Naufal. Balik kampung.
Panjang cerita dia. Panjang, pendek kan? Saya pun tak tahu. Oh, itu pendek sungguh tu. Tak tahu lah cikgu, dia busy kot. Busy tak apa-tak apa. Dia kena saya panggil dia tu baru dia hilang busy dia. Naufal. Okey, cepat. Siapa nak respon tadi? Naufal. Okey, cepat-cepat. Siapa nak tolong saya? Jawapan apa cikgu? Jawapan apa? Tu tadi, soalan tadi. Pasangan tertib tadi. Pasangan tertib ni. Terlupa lah cikgu. Pasangan tertib iaitu you ambil objek dengan image, letak dalam macam awak tulis set. Tuliskan. Okey, apa dia X-nya? Okey, pasangan tertib. Okey. Jadi kalau kita tengok, kita punya pasangan daripada 3. 3 dengan 7. Macam tu. Lagi apa? Negatif 3, 7. Macam tu. Lagi apa? Tuliskan semua. Objek image dia. Okey, negatif 2 dia pergi mana? Pergi 2. 2 dia pergi ke 2. Tuliskanlah semua. Apa lagi? Okey, negatif. Apa lagi dia buat tadi? 1 kan? 1 dengan negatif 1. Okey. So, 1 dengan negatif 1. Okey, kemudian negatif 1 dengan negatif 1 dan seterusnya. Tuliskan semua. Apa yang dikatakan pasangan tertib, pasangan dia. Okey, negatif 3 dengan 7. Tuliskan. Tulis dan akhir sekali nanti sampai habis, tutup tanda set. Itu yang dikatakan pasangan tertib. Faham? Boleh? Boleh. Okey, habis. Itu dia tengah pasangan tertib. So, kita tengok. Dia tanya image bagi 3. Image bagi 3. Apa image bagi 3? 7. Okey, 7. 7. Oh, Okey. fokus. Sekejap Okey, Mak Naufal dah. Oh, Naufal dah dengar dah suaraku. Naufal nama betul siapa? Naufal. Iman. Saya pun baru perasan. Saya tulis nama dia Naufal Iman. Oh, kuat betul iman dia. Saya tak jalan kelas tu. Okey. Tengah duduk kat sejadah. Okey, objek negatif 1. Objek negatif 1. Kena faham betul-betul tau. Biasanya kalau F salah, G akan salah. Objek bagi negatif 1. Apa dia? Negatif 1. Okey, objek negatif 1 ialah negatif 1. Okey, objek negatif 1, maksudnya kita tengok. Objek kepada negatif 1 ialah negatif 1 dan 1. Kan? Betul tak? Betul. Image kepada 3 baru 1 je. Image kepada 3, 7. Tapi objek negatif 1 ialah negatif 1 dan 1. Okey. Tentukan hubungan tersebut mempunyai fungsi songsangan atau tidak, berikan justifikasi. Okey. Tadi kita baru tentukan suatu hubungan atau satu graf itu fungsi ataupun tidak. Jadi, suatu hubungan ataupun satu graf bila kita buat garis mencancang, dia sentuh pada satu titik, dia adalah fungsi. Ataupun apabila dia punya jenis hubungan tu kepada satu, 1 to 1, many to 1, 2 1, maka dia adalah fungsi. Sekarang dia tanya dia ni ada fungsi songsangan atau tidak. Tentukan hubungan tersebut mempunyai fungsi songsangan ataupun tidak. Berikan justifikasi anda. Okey, jadi untuk menentukan suatu fungsi itu ada fungsi songsangan atau tidak ialah kita akan buat garis melintang.
kita buat garis melintang. Kalau kita buat garis melintang, dia menyentuh pada lebih satu titik. Kalau tengok kan, kat sini 2 titik. Dekat sini memanglah 1 titik. Dekat sini 1 titik. Jadi awak jangan kata, cikgu kat sini 1 titik je. You kena check kat tempat lain. Jadi sekiranya garis melintang ataupun mendatar, dia menyentuh lebih daripada 1 titik, maka dia akan kat sini dia kata mempunyai suatu adakah dia kata tentukan hubungan tersebut mempunyai fungsi songsangan ataupun tidak. Jadi dia tidak mempunyai songsangan kerana dia sentuh lebih dari 1 titik. Clear? Boleh? Boleh. Maksudnya lebih 1 titik dia boleh songsang lah. Tak. Dia songsang. Tak ada. Tak ada songsang. Okay. Tak ada songsang. Sebab soalan kata tentukan dia mempunyai fungsi songsangan atau tidak. Jawapannya tidak. Okey, kenapa? Sebab kita buat garis mendatar, dia memotong lebih dari 1 titik. Clear? Jadi maksudnya yang ada songsangan kalau dia macam tu. Kan garis lurus. Garis lurus bila kamu buat dia garis mencancang, kan awak buat ujian garis mencancang macam ni. Buatlah garis kat mana pun, dia sentuh 1 titik saja. So ini dia ada fungsi songsangan. Dan manakala kalau kita buat ujian garis menegak, kita nak tahu dia ni fungsi ataupun bukan, kita buat garis dia menegak. Menegak kan? Mencancang. Ataupun menegak. Jadi kalau kita buat garis dia, kalau kita buat garis yang selari dengan Pak CY ataupun menegak, dia sentuh 1 je titik. Maka dia adalah jenis hubungannya kat sini, dia adalah, apa dia tadi? Dia adalah suatu fungsi. Jadi awak ingat, menegak untuk tentukan fungsi. Okey? Kalau dia sentuh pada 1 titik. Dan kalau dia mencancang, mendatar, untuk menentukan songsang. Pun sama. Kalau dia 1 titik, barulah dia ada songsang. Clear? Clear tak? Tak jawab pun? Tidur dah? Mirza okey tak? Mirza okey tak Mirza? Okey. Okey. So soalan dekat sini dia kata fungsi F. Dah habis soalan terakhir. Fungsi F ditarifkan modulus. Lakarkan graf dari negatif 3 pergi ke 3. Modulus. So dia kata Fx. Fx kita kat sini, persamaan kita dekat sini kalau awak tengok. Okay, dia nak Fx. Jadi persamaan kita di sini persamaan apa yang awak tengok? Persamaan dia apa tadi? Ni, kuadratik kan? Kuadratik. Tapi dia kata modulus. So, kalau kita buat modulus, jadi apa yang perlu buat dekat sini? You tengok dekat sini, graf kita berbentuk Fx dalam modulus X kuasa 2 tolak 2. Dia suruh buat dari negatif 3 sampai 3. Jadi, kita buatlah jadual. Okey, sini X, sini Fx. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2 dan 3. Negatif 3 kuasa 2. Okey, you dapat jawapan 9. 9 tolak 2, 7. Okey, negatif 2. Okey, negatif 2 kuasa 2, awak dapat jawapannya ialah 4. 4 tolak 2, 2. Dan kat sini, awak tengok dia bagi negatif 1. Masukkan nilai. Jadi semuanya dah ada dekat atas tadi kan? Okey, awak boleh ambil nilai-nilai yang berada di atas. Jadi apa yang perlu buat dekat situ? Sekejap saya silap. Sekejap. Soalan kata fungsi ditarikkan oleh modulus Fx. Lakarkan graf bagi F untuk domain. Kita menjadikan julat sepadan untuk domain itu. So, domainnya terdiri daripada nilai negatif 3. Dia nak daripada negatif 3 sampai ke 3. So, persamaan kita dekat sini adalah Fx. Okey, betul lah.
So kita selesaikan. Negatif 1 kuasa 2. So dapat 1 tolak negatif 2, you dapat sini negatif 1. Okey. Kosong kuasa 2 kosong. Okey, kosong tolak 2. Jadi dekat sini awak tengok kita punya jawapan yang sini tadi untuk negatif 1. Negatif 1 kuasa 2, awak dapat jawapannya ialah 1. 1 tolak 2 negatif 1, tapi dia ada modulus. So di sini akan jadi nilai positif. Kosong kuasa 2 kosong, negatif 2. Kosong tolak 2, negatif 2 dalam modulus bermakna dekat sini 2. Okey. Then 1 kuasa 2, 1 tolak, so sini dapat 1. Then 2 kuasa 2, 4 tolak 2, sini 2. 3, so sini dapat 7. Itu graf awak. Jadi kalau awak tengok dekat sini, graf yang akan kita kita bina ialah sebab dia bagi julat nilai ni tau. So awak akan buat daripada negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2 dan 3. Okey, paling besar berapa nilainya? 7. Paling besar nilainya ialah 7. Jadi negatif 3 dengan 3 dekat 7. Okey, then X kosong, X kosong ni 2. So awak nampak nilai dia paling kecil kat sini apa? Nilai negatif 2. Okey, negatif 2, 2. So awak buat anggaran sebab kat sini dia tak ada skala ya. Dia tak ada skala. Jadi awak tengok negatif 3. Nilai dia sini 3. Ni 7. Nampak tak nombor dia? Ini 2. Ini 1. Kosong betul tak ni? Kosong. X kosong. X kosong sini 2 kan? So kita buat anggaran kat sini 2. Macam tu. Jadi sebab dia modulus, so kita pantulkan dia ke atas. Graf ini dipantulkan ke atas. Walaupun kita tengok persamaan ini kuadratik Persamaan ini kuadratik. Tapi bila dia nak julat yang nilai itu saja, dia nak daripada negatif 3 dengan 3. Jadi apa yang perlu awak buat adalah kita akan ambil satu titik, maksudnya you tarik sini kan macam ni. Sampai sini kita akan naik. Dia akan pergi ke 3, 7. Macam tu. Jadi awak kena tahu nilai dekat sini apa dia. So nilai kat sini apa dia? Kamu akan ambil X kuasa 2 tolak 2 sama dengan kosong. Okey, kita nak cari apakah nilai X bila Y-nya kosong. So, X kuasa 2 sama dengan 2. Jadi, X sama dengan set 2. Maksudnya, dekat awak punya paksi X kat sini adalah set 2. Boleh? Boleh ya? Hello? Senyap? Ada orang? Biru okey? Loading. Loading, okey. Okey, sekejap. Saya tunjuk satu lagi ni. Sekejap Sebab saya tahu awak, saya tunjuk awak satu lagi. Yang ini. Tapi yang ni dia dah lukis. Okey, jap. Yang ni nanti saya cek balik. Sebab dia nak daripada negatif 3, negatif 3 sampai 3. Sebab skema dia bagi. Kejap, kenapa dia jadi garis lurus? Kalau ni sebab dia X kuasa 2. Tapi bila dia bagi, julat dia bagi nilai kat situ dari negatif 3 sampai 3. Bila dia daripada negatif 3 sampai 3, maksudnya dia macam ni. Awak lukis je macam yang ada tu. Kan? Daripada sini. Di sini. Sini dia nak negatif 3. Sini kita punya 3. Sini kita punya 7. Bila dia modulus, sepatutnya ini akan naik ke atas saja. Kenapa dia bagi garis lurus? Nanti saya cek balik, saya takut dia ubah soalan. Tapi kat sini dia kata fungsi F. Sebab kita punya fungsi adalah dalam kuadratik. Faham tak maksud saya?
Saya bincangkan ikut skema dia ni. Skema dia buat garis lurus. Sedangkan persamaan ini dalam kuadratik. Kan? Graf ni kuadratik. Bila dia kata modulus, maksudnya apa-apa yang berada di bawah ni, kita naikkan atas. Kan? Betul. Tapi kenapa skema dia bagi garis lurus? Sebab garis lurus ni kalau persamaan dia linear. Okey, nanti saya cek dengan cikgu ni Okey, saya takut sama ada kesilapan dari dia ataupun saya yang salah faham. Okey, yang tu tinggal sekejap. Nanti saya tanya dia, esok kita bincangkan balik. Kita tengok soalan nombor 3. Tengok soalan nombor 3. Sebab ni tudingan 3 ni sebenarnya soalan-soalan tajuk fungsi kuadratik semua tahu. Okey, tengok sini dia kata graf di bawah menunjukkan graf bagi fungsi nilai mutlak. Bagi fungsi nilai mutlak fx. Kalau ini ya. Yang ini betul. Dia jadi macam ni. Sebab dia linear. Okey, sebab dia linear. Naufal dah masuk? Naufal? Kau jangan Naufal. Aku sayang kat kau. Lepas tu aku cari kau. Oh ya, profile picture. Allah. Betul-betul beriman. Profile picture dia gambar. Naufal? Aku nak dengar suara kau dia. Main babai-babai lah pula. Kau buat apa Naufal tadi? Dia boleh tanya mak dia kenapa. Okey, graf di bawah menunjukkan graf bagi fungsi nilai mutlak. Okey. Dia kata nyatakan nilai M. Nyatakan nilai M. So kalau awak tengok dekat sini, persamaan diberi adalah X tolak 2. X tolak 2. Jadi nak mudah kita boleh tahu nilai yang sini dulu tahu. Berapa nilainya? Saya nak tanya dulu kalau kat situ soalan tu tak ada. Tapi saya tanya kamu. Apakah dekat titik ni? Y kosong. Y kosong. Saya tanya X. Titik ni kat pasti X. Y kosong betul. Ini kat pasti X. So berapa nilainya? 2. Yeah. Nilai dekat sini 2. Iaitu titik pantulan dia kan. Okey. Kemudian kita tengok soalan. Nyatakan nilai M. X lebih besar sama dengan M. X kurang sama dengan M. So apakah M? Apa M? 1 markah ni. Awak tengok kalau soalan ni dikeluarkan berapa markah ada kat sini. Ada 6 markah tau. Kat sini ada 6 markah. Jadi inilah bentuk-bentuk kertas 1. Kan? 1 je. Ini 1 topik ni. Dia masukkan. Macam tadi. 1 topik dia masukkan semua. Okey, cepat. Apakah nilai M? Harith? Mirza? Harith ada lagi tak? Harith? Tak ada dah. Harith tak ada. Ada ni. Harith? Harith Zafwan? Ya. Apa jawapan? Tidur Tengah makan. Tengah makan kat luar ke? Tak adalah. Kat rumah. Okey, makan kat rumah boleh jawab. Habis tu? Okey. Ya Allah, pukul berapa ni baru makan? Okey. Amjad? Ya. Apa jawapan M? Agak-agak. Agak-agak 4. Macam mana kau dapat 4? Tak tahu. X lebih besar sama dengan M.
X kurang sama dengan M. Sebenarnya kita ambil nilai di paksi X. Apa agak-agak M tu? Dia kata untuk X positif, X lebih besar sama dengan M. Untuk X negatif, X lebih kecil dan sama dengan M. So, apa M? Tak dapat jawapan, kosong. Kalau tak dapat, jawapannya kosong. Markahnya kosong. Apa M? Umar? 2 lagi lah kot. Umar? Mana boleh 2? Ha. Umar ada tak Umar? Imran ada? Saya macam nampak Imran. Ada. Ha. Apa M? Saya pun tak tahu. Tak tahu. Iqmal? Cikgu, Ya. saya nak cuba try test tau. Cuba try test. Hello, hello. M sama kosong. Ya, kosong. Ui, Uish, hebatnya. Terornya aku. Jawapannya kosong. Jadi dapatlah 1 markah. Siapa tak dapat kosong, markahnya kosong. Okey, kosong. Sebab dia kata untuk, awak tengok kan. Modulus X maksudnya X terdiri daripada positif dan negatif. Bila X positif, X tu mesti lebih daripada M. Untuk X negatif, X kurang dari M. So, M tu ialah kosong. Kalau awak kata nilai dia 2, takkanlah X lebih kecil negatif nilainya 2. Jadi 1 tu takkanlah negatif. Kan? Kalau tadi kan siapa kata 2 kan? Jadi kalau sini 2, maksudnya untuk nilai negatif, X kurang dari 2. Jadi adakah 1 tu negatif? So M ialah kosong. Macam tak percaya je soalan macam ni kan? Yang tak percaya ni lah nanti yang kau keluar soalan. Sebab kau terkejut di soalan macam tu. Okey, boleh? Okay, next dia kata nilai bagi F negatif 1 dan F3. F negatif 1 dan F3. Masukkan F negatif 1. Berapa jawapan? Apa dia? 3. 3. Untuk yang mana? F negatif 1. Sekejap. Okey, untuk F negatif 1 jawapannya 3. F3? 1. Okey, jawapannya 1. Dapat Masuk saja. Tahniah. Amjad Ya. Okey. F negatif 1. Maksudnya masukkan. Afiq, faham tak ni Afiq? Faham cikgu? Okey. Negatif 1 tolak 2 dapat negatif 3. Dalam modulus, so akan dapat jawapan 3. Dan 3 tolak 2 jawapannya 1. Dalam modulus, kekallah 1. Okey. Kita tengok soalan seterusnya yang kedua. Okey, apa jawapan kedua? Adik, dekat tangga tau, kotak tu. Kotak tu ada kat tangga. Okey, apa jawapan yang kedua? Ni. Nanti dia bunyi kan, tangga tuk 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 turun. Okey, cepat. Siapa dapat? Cikgu. Ya. Kalau dia kata nilai X N, Apa jawab dia? kalau dia kata nilai X, jawab atau ataupun dan. Nilai-nilai X. Jadi kat sini maksudnya nilai dan. Dia tak boleh Jawab atau dan, sebabnya maksudnya nilainya banyak kan? Ataupun kau buatlah X sama dengan macam tu lah. Baik. Okey, apa jawapannya? Apa?
Apakah jawapannya? 6 negatif 2. 6 dengan Negatif negatif 2. Orang lain dapat? Imran, okey? Cikgu macam mana dapat negatif 2? Okey, awak tengok dia dalam modulus. Sama dengan 4. Ingat, bila dalam modulus, engkau orang akan buat X tolak 2 sama dengan 4. Jadi, X sama dengan 6. Satu lagi, X tolak 2 sama dengan negatif 4. Maka X-nya negatif 4 tambah dengan 2. Maka dapat jawapan negatif 2. Okey? Ini yang dimasukkan nilai-nilai X. Sebabnya nilainya lebih daripada 1. Clear? Okey. Dan nilai X yang tidak berubah di bawah pemetaan F. Nilai X apa yang tak berubah? Apa dia? Apa dia? Copek lah. Dapat tak? Nilai X yang tidak berubah. Nilai X yang tidak berubah di bawah pemetaan F. Perkataan lain yang biasa saya gunakan, yang memeta pada diri sendiri. Map into itself. Ingat tak? Siapa nak buat kalau kata macam tu? Ingat tak? Tak ingat. Tak Saya dah ingat. tak ingat. Okey, bila kalau dia kata memeta pada diri sendiri atau tidak berubah, maksudnya fx, apa-apa pun objek x, maka image-nya pun x. Itu yang dimasukkan dengan memeta pada diri sendiri ataupun dia tidak berubah. Jadi apakah fx kita? Fx kita adalah x tolak 2 sama dengan x. Sama dengan tadi. Maka kalau kita tengok dekat sini, kalau awak tengok kan, jadi X, kat sini X kan. Bila kita selesaikan, maka kita dapat X tolak 2 sama dengan X. Okey, satu lagi X tolak 2 sama dengan negatif X. Jadi, yang pertama kalau awak tengok dekat sini, X tolak X kosong. Kan? Jadi kat sini kosong. Sini ialah 2. Jadi ni tak ada apa-apa lah. So, ni kita hapuskan. Sebab X tak sama dengan 2. Kosong. Sebab sini kosong, sini 2. Jadi nilai dia tak sama. Yang ini awak tengok, negatif X bawa sini, X jadi tambah. So 2X sama dengan 2. X sama dengan 1. Betul? X sama dengan 1. Jadi soalan tanya kat sini, nilai X yang tidak berubah, maka jawapannya ialah X sama dengan 1. Faham? Yang ini kita ignore saja. Sebab nilainya tak betul ni. Sini XS kosong. Boleh? Soalan tanya nilai X yang tidak berubah di bawah pemetaan F. Jadi maksudnya Fx sama dengan X. Apa-apa juga persamaan, awak samakan X. Maksudnya objek dan image adalah benda yang sama. Boleh? Clear? Dah? Tengah loading. Boleh. Okey, bagus. Domain bagi fx kurang dari 5. Domain fx kurang dari 5. Okey, tengok fx. Saya terang je lah kat sini ya. Domain fx kurang dari 5. Fx, jadi fx kita tadi adalah x tolak 2. X tolak 2. Domain, so kat sini fx kita kurang dari 5.
Jadi apa yang kita buat dekat sini, ini modulus kan? Maka kita akan dapat 2 dekat sini, iaitu kita akan gunakan X tolak 2 kurang dari 5, maka X kurang dari 7. Okey? Dan satu lagi, kalau awak tengok, kita akan buat X tolak 2. Okey, dia kurang dari 5 dan satu lagi, X tolak 2 kurang dari 5, maka saya akan buat dia lebih besar. Okay, lebih besar dari 5. Negatif 5. Jadi X lebih besar, negatif 5 tambah dengan 2. Kita dapat negatif 3. Oh, okey, so itu yang satu. Jadi kita akan dapat, maksudnya jawapan kita, awak tengok mula-mula saya buat X tolak 2 kurang dari 5. Satu lagi saya buat X tolak 2 lebih besar negatif 5. Okey. So, kalau awak tengok nilai dia dekat sini, apa yang kita dapat dia ada 2 lah. Iaitu lebih besar negatif 3 kurang dari 7. Jadi jawapan kita negatif 3 X kurang dari 7. Faham? Oh, tak payah senarai cikgu. Tak payah. Okey. Okey. Dan satu lagi, kan ingat tak yang sebelum ni kita buat yang ada garis nombor tu kan? Lepas tu saya suruh tentukan tanda tu kan? Yang bila dia persamaan dia. Nanti saya kata ingat saya punya A dia mesti positif. Lepas tu saya kata contohnya kalau sini 3, sini 4. Sini ada X, sini ada X. Tandanya mesti macam ni. Macam itulah. Bandingkan sini start positif, negatif positif. Kita akan memilih jawapan. Kalau negatif maka jawapannya yang ini. Dia hampir bentuk ni lah. Tapi ini dia untuk soalan pasal kuadratik nanti. Apabila kita tentukan dia jenis... jenis apa? Jenis fungsi bukan? Punca. Jenis punca. Bagus. Thank you. Ada berapa jenis punca? Ada 3. 3. 3. Okey. Soalan yang keempat saya dah tunjuk. Cuba buat yang kelima. Cuba buat yang kelima. Meriah suara Mirul. Cepat, yang kedua, yang kelima tu. Dapat tak? Dapat. Berapa jawapannya? X lebih kecil daripada 5. Okey. Lebih besar daripada negatif 1. Okey, orang lain? Betul tak jawapan tu? Okey, sebab kamu tengok Jadi yang ni tengok betul-betul. Jadi salah tu jawapan tu. So awak tengok, ini dia kata fx. Fx kita x tolak 2. Kan? Dekat sini dia buat lebih besar sama dengan 3. Maka x lebih besar sama dengan 5. Satu lagi, x tolak 2 kurang sama dengan negatif 3. Okey? Jadi dekat sini you akan dapat X kurang sama dengan negatif 3 tambah 2, negatif 1.
Dia punya jawapan kurang -1 dan lebih besar 5. Jadi, tadi Mirul Mirul jawab tu macam seolah-olah dia di antara Mirul Ke? Betul. So yang ini dia bukan di antara. Dia seolah-olah jawapannya di sini dan sini. Maka jawapan kita akan terpisah. X kurang sama dengan -1. Satu lagi X lebih besar sama dengan 5. Kalau yang tadi, ya, kita akan cantumkan dia. Yang ini kita akan cantumkan dia. Tapi yang ini kita pisahkan. Nampak? Okey, ada soalan tak? Ya. Apa dia? Ada. Betul. Kenapa pisah cikgu? Kenapa pisah? Sebab Mirul jawapan dia kurang -1. Maksudnya sebelah kiri kan? Satu lagi X lebih besar 5. Kanan. Jadi kalau dia ada garis nombor -1 dengan 5. Lebih besar 5 sebelah sana, lebih kecil -1 sebelah sini. Jadi jawapannya terpisah. Macam yang kita akan tulis untuk yang terpisah kat sini ni. Yang ini sebab dia di antara dua. Sebab awak tengok jawapan dia di sini X lebih besar -3. Kurang dari 7. Ini -3. Ini 7. Lebih besar -3. Kurang dari 7. So jawapannya kat mana? Yang dia bertindan. Jadi dia tulis bercantum. Okey Mirul? Oh, okey. Okey. Orang lain ada lagi nak soal, nak tanya, nak argue? Masa ni lah kau kena argue apa aku ajar. Jangan main terima je. Tapi masalah macam mana nak argue kalau tak faham kan? Okey, tak apa. Yang tak faham, at least korang dapat input hari ini. Sebab tu saya tak, saya tanya juga tapi saya tak adalah nak tunggu jawapan korang. Sebab saya nak recall balik je ni. Sebab tu saya terus bincangkan. Saya bagi terus jawapan. Nak tunggu korang nanti tak siap. Okey, tengok Dalam rajah anak panah di bawah, fungsi F memeta set A, B. Set A dan set kepada set B. Dengan fungsi G memetakan set B ke set C. Tentukan fungsi yang memetakan B ke A. B ke A. Apa dia? B ke A apa? Jemput minum. Saya nak minum ni. B ke A. Kalau Adam dia dengar je ni saya minum ni. Apa dia? Yang memetakan B ke A. Apa dia? Dari B pergi A. Kalau A pergi B, apa dia fungsinya? Dari A pergi B fungsinya apa? Fx X tolak 3 sama dengan X tolak 3. Fx ialah X tolak 3. Sekarang B pergi A. Apa buat? Kita inverse. Ya, kita inverse. Jadi dia tanya songsang. Maksudnya kat sini you akan buat like Y equals to X tolak 3. Y tambah 3 ialah X. Jadi inverse of Fx adalah X tambah 3. Boleh? Boleh. Okey, cari G. Cari G. Soalan kedua cari G. G fungsi pertama ke kedua? Yang ni saya dah sangkut tu. Okey, dia buat F dulu ke buat G dulu? Dia buat F. Jadi G kedua lah. Penulisannya macam mana? FG ke GF? F. GF. Tak clear. Saya dengar F je. Apa dia? Mirul kata GF. Penulisannya adalah GF. Jadi GF kita apa kat sini? 2X kuasa 2 tolak X tambah 1. Ya. Okey. Fx kita adalah X tolak 3. Dia nak G. Okey. Ingat tak apa yang kita nak songsangkan dekat sini? Yes. F. Dah ada belum?
Sudah. Dah ada. Susunannya GF, inverse F atau inverse. Kat mana inverse F kita? Sebelah kanan atau F. sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah kanan. Ya, teruskan. Buat. Buat. Oh, esok pun budak geografi datang sekolah juga. Ada kalau korang perasan lah bila saya buat online kelas tu kan, ada pelajar daripada Shah Alam. Budak tu accident tadi. Esok subjek kimia. Nama dia siapa cikgu? Haikal. Dia budak MRSM. Sebelum ni dia MRSM Gemencih tu tak silap saya. Then dia masuk MRSM ni, dia ada satu program untuk budak yang macam agak excellent macam tu kan. Supaya kalau result dia lagi okay SPM nanti, dia orang terus fly untuk overseas lah. Tapi tu lah. Tadi accident mak dia baru bagi tahu. Esok pula malam ni dia dah start puasa, nak operation esok sebab bahu dia ke apa patah. Motor ke cikgu? Dia sebenarnya dia pergi rumah kawan dia naik kereta. Dia letak kereta kat rumah kawan dia, dia naik motor kawan dia pergi. Kot lah pusing-pusing ke macam tu lah kot. Mak dia pula kuarantin hari ni, last hari ni. Jadi macam Allah Akbar. Cuma doa-doa sekolah luluskan untuk dia ambil exam nanti sebab COVID. Kalau dulu sebab dia tak akan ada exam macam tu. Tapi sebab COVID ni kan dia boleh kan. Jadi harap-harap dia boleh lah. Sebab macam mana dia nak exam. Okey, dah dapat jawapan? Dapat cikgu. Tak apa, salah ke betul aku tak kisah. Aku nak juga jawapan. Berapa jawapannya? 2x kuasa 2 tambah 11x tambah 16. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Okey, betul. Betul lah tu. InsyaAllah kalau hati-hati faham. Tapi kalau awak tak faham, balik tak ingat semua ni. So jawapannya betul tadi. Miru baca GX ialah 2x kuasa 2 tambah 11x tambah 16. Okey? Boleh Okey, dia kata carikan nilai X apabila GFX sama dengan 7. GFX, so inilah. Ini sama dengan 7. Selesaikan. Dapatlah jawapan. Boleh? Banyak ni. Kalau malam ni, kalau korang rajin, kalau nanti saya bila-bila je saya stop ni, lepas tu korang tengok balik, tengok-tengok lagi, esok saya akan sambung. Esok saya akan sambung set ini. Sebab esok budak account je kan. Jadi saya akan sambung ni. So bila saya dah sambung yang ini, maksudnya saya tak akan ulang. Jadi sebenarnya siapa yang tak miss kelas, saya akan bincangkan sebab sebenarnya sekarang ni pun saya dah bingung nak bincang apa lagi soalan kan. Dah macam takut. Sebenarnya budak aku ni okey ke tak ke kan. Tapi itulah dia orang kata tak apa, dia suruh cikgu-cikgu suruh bincangkan 3 set ini, then harapnya tajuk-tajuk besar yang saya bagi hari tu korang okey. Macam itulah. Jadi saya tak naklah kan bila keluar soalan yang ala-ala mudah tu tapi tak boleh buat. Jadi saya nak habiskan juga 3 set ini. Jadi macam
Sebab saya tunggu juga untuk respon siapa nak buat kelas petang kan. Tak ada orang respon, tak apalah mungkin korang penat kot kan. Jadi pagi buat di sekolah sebab cikgu ekonomi pun nak buat kelas. Siapa cikgu dia, Cikgu Mas Suzana? Ekonomi? Tak ada? Tak ada. Oh, Cikgu Mas Suzana kelas mana? Bukan kelas korang? Bukan. Oh, Cikgu Mas Suzana dia nak buat kelas petang. Tapi start hari apa saya tak pasti. So kita buat pagi. Tapi alhamdulillah ni. Lama sebenarnya kita buat banyak kelas. Jadi kita tengok terusnya F. F pula 5. Fungsi G ditarifkan oleh bla bla bla. Ni bla bla bla. Cari A dan B. Jadi ini pun jangan risau. Buatlah. G kuasa 2 maksudnya buat GG. Nampak tak ni kan? Mesti dah lupa kan? Okey, buat dulu GG. Cari dulu GG. Untuk awak tahu apakah A dengan B. Sebab bila awak buat GG, jawapan awak nanti awak kena compare dengan sini. Baru awak tahu A dengan B dia. Boleh tak cuba buat? Boleh tak? Saya akan buat sampai soalan nombor 7 insyaAllah malam ni. Ada 2 lagi soalan. Cuba ya. Amjad ada lagi? Ada. Okey, cuba Amjad. Dapat dah? Tak boleh gerak cikgu. Tak boleh gerak. Siapa ikat kau? Aku. Okey Okey, saya buat. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok dia nak G kuasa 2. G kuasa 2. So kita masukkan X. Dia G X kita adalah AX per X tambah B. Okey. So X. X-nya salin je lah. AX per X tambah B. Itu X. Per 2X. X kita AX per X tambah B. Tambah 1. Okey. Jadi kat sini ini awak punya jawapan untuk G kuasa 2 lah sebenarnya. Jadi kat sini kita selesaikan. You akan dapat AX per X tambah B per, ni nampak tak dia tambah 1, dia akan jadi 2AX tambah 1 saya samakan bawah. So ini matematik awak ya. Tambah 1 tu akan jadi tambah X tambah B per X tambah B. Faham tak? Faham. Okey. Jadi ini maksudnya kalau macam ni awak tengok kalau dia 1 per A bahagi. Okey, 2 per A. Dia maksudnya 1 per A darab A per 2 potong-potong. Jadi ini dengan ini potong. Maka kita dapat jawapan apa? AX per 2AX tambah X tambah B. Inilah awak punya jawapan G kuasa 2.
So sekarang kalau kita tengok dia nak X. Kat sini kita punya ni ini X. Kat sini kita dapat AX. Maka A kita apa? 1. Ya. A kita ialah 1. Jadi awak tengok kat sini. Kan dia 2AX tambah X tambah B. Okey, sama dengan dia sama dengan kat sini. Jadi kalau awak tengok kat atas ni kita nampak kita dah tahu A kita 1 kan? Jadi kita gantikanlah A kita dengan 1. 2X tambah X 3X. 3X tambah sorry. Silap. Sorry. Ada 2 kat sini Kalau awak tengok dekat sini, kita dapat yang pertama, kita akan gunakan jawapan kita A. Sekejap Kat sini B saya 2AX. Betul tak sini? 2AX. AX 2 AX per X tambah B. Sini X tambah B. 2AX tambah X tambah B. Betul? Okay, 2AX. Kat sini X maksudnya A-nya 1. Okay, jadi yang ini 2AX. Sini kan 1 kan? So, you akan dapat X tambah B. X tambah B sama dengan 1. Okay? Salah. Salah. Kejap. Oh. Okay. Ni nampak tak kat sini? X 2A A-nya 1. Sekejap ya. 2A A-nya 1. 2X tambah X 3X. X Sekejap ya, saya tengok balik. Oh. Okey. Okey, soalan ini diubah. Dia ubah AX tambah B. G kuasa 2-nya. Ya. Kejap. Kita buat dah betul. Kenapa dia ada A kuasa 2? GX AX Oh, saya silap. Tengok sini balik. Sorry. Okay, tengok Kat sini awak tengok GX. X saya adalah AX per X tambah B. Okay. Jadi GX adalah AX. Saya tertinggal yang ini. AX. So, X saya adalah AX per X tambah B. Bahagi X. X saya AX per X tambah B tambah B. Saya pergi buat dekat G kuasa 2 tadi. So, ini. Jadi, awak akan dapat di sini adalah A kuasa 2X per X tambah B bahagi AX tambah B. Nak samakan bawah B X tambah B per X tambah B. Tadi saya terbuat dekat G kuasa 2 So, ini dengan ini habis. So, saya dapat jawapannya A kuasa 2X bahagi AX tambah BX. Jadi, saya dapat 2. Mana boleh 2. AX
tambah B X tambah B kuasa 2. Faham? Saya silap tadi. Saya terbuat dekat G. Saya terbuat dekat yang sini tadi. Baru samakan dengan X per 2X tambah 1. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Jadi, kita akan ambil ini samakan dengan ini. Jadi, saya akan nampak kat situ A kuasa 2. A kuasa 2 sama dengan 1. Okey, A kuasa 2 sama dengan 1. Maka A saya adalah positif negatif. Okey, A saya positif 1 ataupun negatif 1. Sebab kalau A saya positif pun dapat jawapan yang sama. Okey. Tapi kita tengok seterusnya. Adakah kita boleh bagi dua jawapan A? Okey, kita tengok seterusnya kat sini. Awak tengok kita akan bandingkan A X tambah B X. Okey, sama dengan ini X kan? Jadi kalau A kita 1, A kita ada dua jawapan. Satu X. Jadi jawapannya X kan? 1 darab dengan X. X lah. X tambah BX. So, you akan dapat nilai kat sini. Okey? Jadi, maksudnya kita akan buat perbandingan. Sekejap nak tukar warna. Okey, kita akan buat perbandingan sini. Ini samakan dengan yang ini. Iaitu, kita akan dapat di situ adalah AX tambah BX sama dengan 2. So, ini bererti saya akan jadikan dia A tambah B sama dengan 2. A tambah B sama dengan 2. Okey, A tambah B sama dengan 2. A saya 1. Okey, saya ambil A saya 1. 1 tambah B. Jadi B sama dengan 2 tolak 1 dapat 1. Ini satu cara Lepas tu kalau kita ambil A dia negatif 1. A kita negatif 1. Negatif 1 tambah dengan B. Jadi B negatif 1 tambah dengan B sama dengan 2. Maka B kita dapat 3. Okey, ini jawapan kita. Tetapi kita kena tengok dekat sini. Kita tengok yang sini sebenarnya untuk mencari nilai B. B kuasa 2 sama dengan 1. Jadi sebenarnya dekat sini awak kena tengoklah. Kalau kita ambil ni kita nampak ada dua jawapan kan? Okay, so B kuasa 2 sama dengan 1. Maka B kita akan dapat plus minus 1. Faham tak? Sebenarnya untuk B tu kita compare saja yang ini. So you akan dapat jawapannya A dia akan jadi plus minus dengan yang B pun plus minus lah. Kat atas ada syarat tak apa-apa untuk A dengan B? Kita tengok dulu. A X tak sama dengan negatif B. B kita betul lah. Betul lah. Jadi B kita akan bergantung kat situ. Jadi awak punya jawapan, so you akan ambil di sini saja. Untuk B, ni you compare yang ini dengan ni. B kuasa 2 sama dengan 1. So you dapat B-nya plus minus negatif 1. A pun plus minus negatif 1. Jadi maksudnya awak boleh gunakan dua jawapan. Okay. So kat sini dia kata cari nilai A dan nilai B. Tapi dia bukan nilai-nilai nilai A dan nilai B. Sekejap saya tengok balik. Dia tak ada syarat pula kat sini. Allah Akbar. Oh. Okey. Dekat skema ni dia tambah soalan. Dia kata A lebih besar kosong. A lebih besar kosong. So A-nya kita tak boleh ambil nilai ni. Faham tak? Faham tak? Soalan ni dia tambah. Dia buat syarat dekat ujung A lebih besar kosong. Dan keadaan A lebih besar kosong. Kalau dia tak mention benda ni, kita ada dua set jawapan. Tapi sebab ayat kat sini cari nilai A dan nilai B, bukan nilai-nilai. Jadi bahasa dia tu menyebabkan, so awak kena fikir tau. Kalau awak dapat jawapan lebih tu, awak tengok balik.
Jadi kat sini sebab dia ni, so rupanya kat sini dekat skema yang ada pada saya, dia ada tambah kat soalan tu, dia kata dengan keadaan A lebih besar kosong. Jadi kalau A lebih besar kosong, yang ini tak guna. So ini pun tak guna. Maka jawapan A 1, B-nya sah 1. Boleh? Boleh. Okey. So kita tengok macam mana G kuasa 3 dan G kuasa 4. Apa dia G kuasa 3? Sebenarnya G... Sekejap Amat pula dia. Teng. Dia kalau tak hilang titik-titik kan? Okey. Apa maksud G kuasa 3 dan G kuasa 4? G kuasa 3 tu awak akan buat G kuasa 2 dengan G1. Dengan G lah. Okey. G kuasa 3 ni sama juga dengan G kuasa 2. Ataupun G kuasa 2 G pun boleh. Maksudnya kenalah buat lagi. Mana G kuasa 2 kita? G kuasa 2 kita yang dia dah bagi dekat atas kan? X per 2X tambah 1. Jadi kita akan masukkan dekat sini G kuasa 2. G kuasa 2 adalah X per 2X tambah 1. Okey. Jadi apakah G? G kita adalah AX. Okey. Jadi G kuasa 3, G kuasa 2. A kita apa? A kita dah tahu 1. So biarkanlah. A kita dah nilai 1. Jadi kita akan dapat A kita 1. Jadi X. X kita yang ini. X per 2X tambah 1. Bahagi X. X kita adalah sama juga. X per 2X tambah 1 tambah 1. Tambah 1 maksudnya saya samakan bawah. Saya akan jadikan dia di sini tambah 1 jadi tambah 2X tambah 1. So ini potong. Jadi maksudnya G kuasa 3 kita adalah X per X tambah 2X iaitu 3X tambah 1. Faham? Itu G kuasa 3. Apa dia G kuasa 4? G kuasa 4 adalah G kuasa 2 dengan G kuasa 2. Okey, jadi G kuasa 2, apa G kuasa 2 kita? G kuasa 2 kita tadi diberi adalah mana dia? G kuasa 2 kita ni. G kuasa 2 kita adalah X per 2X tambah 1. Okey? Jadi sama dengan X per 2X tambah 1 per 2X per 2X tambah 1. Okey, dia kata tambah 1. Tambah 1 maksudnya kat sini akan tambah dengan 2X tambah 1. Okey, jadi dia akan jadi X per 2X tambah 1 per 2X tambah 2X tambah 1 per 2X tambah 1. Mak betul. So kita dapat jawapan apa? Untuk X kuasa 4 adalah X per 4X tambah 1. Boleh? Ni algebra awak. Hati-hatilah. Okey, cikgu. Ya. Tadi tu macam mana X lebih daripada kosong? Tak, dia bagi memang soalan tu ada syarat. Yang mana? Dekat soalan ni tadi, hujung dia tu, dekat soalan nombor 5 ni, kat nombor 5 ni, dekat soalan yang ada pada saya, yang saya print, sebab dia ada 2 set sebenarnya ni. Dia betulkan soalan ini, hujung tu dia tulis dengan keadaan A lebih besar kosong. So A sama dengan 1. Jawapannya kan A lebih besar 1. A sama dengan 1 dengan A negatif 1. Sebab A kuasa 2 sama dengan 1. Maka A akan ada plus minus. Betul? Betul. Tapi dia buat syarat dekat ujung soalan ni A lebih besar kosong. Maksudnya dia ambil A yang positif. Kalau B? Jadi kalau A-nya positif, maka A tambah B sama dengan 2. A kita 1. So B 2 tolak 1, 1 lah.
Oh, okey. Jadi B-nya sebab A-nya dia dah bagi syarat lebih besar kosong, maka A kita ambil satu nilai je. Okay? Okey. Okey. Jadi untuk G tadi G dah G kuasa 3 dan G kuasa 4. So sekarang kita tengok. Dia kata dengan melihat pola tu maksudnya awak tengok pola saya tuliskan balik. Pola dia GX ialah X per X tambah 1. Itu G. Untuk G kuasa 2 kita ialah X per 2X tambah 1. Okey, kita dah buat G kuasa 3 kita tadi. G kuasa 3 kita mana? G kuasa 3 kita X per 3X tambah 1. G kuasa 4 kita ialah X per 4X tambah 1. Jadi dia kata dengan melihat pola G kuasa 2 juga tentukan rumus GN. So GN apa? Apa GN? Apa GN? Cepat weh. Besok aku sekolah weh. Kau apa sekolah? Kau orang boleh datang lambat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenakan dulu ni. Dia punya persamaan. GN apa? X per NX tambah 1. Pandai. X per NX tambah 1 itu GN. Siapa suara? Harith tu Bukan? Bukan. Siapa punya suara tadi? Umar. Umar. Okey. Sebab asyik duk cam suara Mirul, Umar tak cam lah pula. Umar. Okey. Seterusnya cari nilai G22 2. G kuasa 23 2. Boleh lah kan? Ganti saja. Kan? Okey tak? Faham tak ni? Apa dia kalau G22? Siapa jawapannya? Cepat Ma. Ma. X-nya apa? X22. X2. X-nya 2. N-nya? 22. X-nya? 2 tambah tambah 1. Boleh? Oh, macam tu je. Macam tu je. Kan? Kalau keluar nanti kau, macam tu je asal aku tak dapat. Macam tu kan? Okey, tu nampak tak fungsi kuadratik So esok insyaAllah kita akan sambung yang ni. Okey. Okey, last. Pukul 10.30 baru. Okey, sikit lagi Tapi saya akan tanya kawan saya yang tadi tu lah. Tadi tu graf dia kuadratik. Kenapa dia buat jadi linear? Okey, diberi fungsi Px sama dengan X tolak 5. Mempunyai fungsi songsangan Qx sama dengan X tambah 5. Dan fungsi gubahan PR sama dengan 5 tolak 2X kuasa 2. Kejap seorang orang. Dengan adik dia. Aisyah. Dia nak ambil yang tak tahu. Dia ambil dekat tempat Mikael tu tahu. Dengan nenek. Adik nak apa? Okey. Okey. So dia kata diberi fungsi f ni okey. Sahkan kebenaran. Kau tengok, sahkan kebenaran bahawa fungsi fx, px dan fungsi songsangannya adalah qx. Macam mana kau nak sahkan ni? Sah. Okey, jadi apa yang nak kena buat dekat sini? Soalan A. So kalau awak tengok dia kata diberi awak punya px adalah x tolak 5. Ini QX. Dia kata suruh sahkan. Sahkan tu buatlah sah ataupun tak. Jadi sebenarnya sebab dia kata sahkan kebenaran bahawa kebenaran. Apa? Kartun apa yang kebenaran tu? Bobo Boy. Bobo Boy. Sahkan kebenaran bahawa fungsi PX dan fungsi
songsangannya QX. Jadi maksudnya, kamu tengok situ PX kan? PX adalah X tolak 5. Jadi kalau kita buat let Y equals to X tolak 5, kebenaran. Sama dengan X. Maka kita punya songsangan PX kita adalah X tambah 5. Maka terbuktilah kebenaran bahawa Q adalah songsangan kepada P. Inilah bukti kebenaran. Okey? Kemudian dia kata pada sata yang sama di bawah, lakarkan graf P dan Q untuk domain negatif 4 sampai 4. Okey, jadi kita buat sini negatif 4, sini kita buat 4. Sebab dia ni garis lurus, jadi senanglah awak ambil X, PX. Okey, negatif 4 dengan 4. Negatif 4, negatif 5. Negatif 4 untuk P negatif 4, negatif 5. Maksudnya sini ada negatif 9 untuk 4. Negatif 4 tolak 5 so negatif 9. Dan 4 tolak 5 so sini negatif 1. Zoom gariskan. So ini adalah awak punya Satu bukan ada kosong je cikgu. Negatif 4, kosong 4. Jap. Oh, dia bentuk macam- Kalau dia modulus. Oh yeah. Kalau ada modulus, engkau akan buat kosong. Engkau akan buat negatif 4. Oh ya. Yang kosong tu dekat sini. Itu kalau modulus. Kalau garis, sebab ini garis lurus. Garis lurus ambil 2 je cukup dah. Faham? Kalau ada garis lurus, yang ada kosong tu, yang kan saya buat sebelum ni, kalau sini negatif 4, sini 4, sini kosong. Itu kalau dia modulus. Kena ada 3 titik. Tapi kalau dia garis lurus, sebab X tolak 5, dia garis lurus kan. Jadi kalau dia garis lurus, kita buat 2 titik dah cukup. So untuk negatif 4, negatif 4, negatif 4 tolak 5, okey negatif 9. 4 tolak 5, negatif 1. Okey, so ini awak punya graf P. Ini awak punya graf PX. Okey, dan QX, untuk QX kita masukkan nilainya. QX kita masuk negatif 4. Negatif 4 tambah 5 ialah 1. Okey, kemudian kita masukkan nilai 4. 4 tambah 5 ialah 9. Okey, 4 tambah 5 ialah 9. Sebab 9 situlah. So, ini awak punya QX. Jadi, awak nampak tak? Terbuktilah bahawa bila dia garis lurus, dia ada songsangan. Dia ada dia punya songsangan. Jadi, dekat sini soalan tanya apa? Soalan kata pada sata yang sama lakar graf. Seterusnya nyatakan julat Q. Julat Q. Julat Q, jadi kita tengok. Q tu terletak di mana? Sini tadi untuk nilai negatif 4. Sini ialah 1. Ini ialah 9. Soalan tanya julat, maka jawapan dia untuk Q. Julat untuk Q. Q kamu adalah 1. Y 9. Okey? Itu julat dia. Boleh? Boleh. Boleh. Ada satu yang sama. 12. Saya rasa nanti kan awak tengok skema dia ni saya kena check, saya akan tanya dia balik. Sebab saya tengok jawapan dia, skema dia. Dia tanya, awak tengok kan soalannya julat Q. Kalau dia tanya Q, kita ambil ni je. Dia bagi julat dia daripada negatif 9. Sedangkan negatif 9 ni graf P. Kejap, nanti saya check balik juga sebab dia ada bagi ralat tadi. Sekejap ya, tunggu sekejap saya ambil. Mana ralat dia? Ini, kita bincang tadi ni tudingan 3 kan? Sekejap soalan tak ada pembetulan pula. Okey. Sekejap, saya kena tanya dia balik yang ini ni. Ini dengan yang graf tadi. Sebab dia bagi jawapan, nanti saya takut awak rujuk skema pun saya ada bagi kan. Dia kata dekat sini antara negatif 9. Sedangkan dia nak Q. Q tu persamaannya ini. Ini graf Q kita.
Okey, tak apa. Nanti saya tanya dia. Okey, dia kata tentukan koordinat yang sepadan bagi titik -5, yang terletak pada Q. -5, -5, -5, macam nak buat ni? Kenapa kat sini ada R ni? Apa tiba-tiba ada fungsi R? Okey, Sat Saya tengok balik nota dia. Tentukan koordinat X. Sekejap ya, X -5. -5 kosong? Pada Q. Okey, yang ni saya sambung besok. Saya sambung esok. Sebab tiba-tiba kat sini ada R1 ni. R ni dapat dari mana? Salah soalan dulu. Tapi dekat skema dia tak ada pembetulan. Tiba-tiba dia ada persamaan inverse P. Okey, yang ni saya tinggalkan nombor 6. Okey, kita tengok soalan nombor 7 last. Nombor 7, harga P dalam ringgit pada bagi suatu barangan dan kuantiti X yang dijual mengikut permintaan. P sama dengan 50 tambah X. Okey, manakala kos K dalam RM untuk mengeluarkan ya. Sorry. Okey, harga P dalam ringgit bagi satu barangan dan kuantiti X yang dijual mengikut permintaan. Okey, P sama dengan 50 tambah X. Okey, X tu antara 50 hingga 800. Manakala K dalam ringgit untuk mengeluarkan X unit. Oh, okey. Anggapkan semua barang yang dikeluarkan terjual. Cari kos K sebagai fungsi harga P. Okey, dia tanya kos K. Jadi dekat sini awak akan ambil, contoh kat sini kan persamaan kita adalah P tambah sama dengan 50 tambah X. Jadi kita kena cari apakah X. Sebab kita nak K ni. Kan sebab dia kata kos K sebagai fungsi harga P. Okey, fungsi harga P, jadi kita maksudnya K ni kita guna X. So kita kena cari X. Apakah X? P tolak 50 adalah X. Jadi K kita adalah set X. X kita adalah P tolak 50. Okey, tambah 50. Sebab dia suruh kita cari kos K. Dia suruh cari K. Jadi K tu ada X. Maka X tu adalah P tolak 50. So ini jawapan A. Faham? Boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh. Okey. Kau slow je, Amjad. Okey, kos untuk mengeluarkan barang itu jika harga seunit. Kos mengeluarkan barang. Kos tu apa? K lah. Jadi K adalah set. Okey, 25 tolak 25 pula.
RM25 kan. Jadi kalau kita tengok harganya kat sini kos mengeluarkan barang itu jika harga bagi seunit barang jual ialah RM25. Barang jual. So kat sini nampak tak? Dijual. Maka kita ambil 25, P kita 25. Jadi you akan buat P kita 25 sama dengan 50 tambah dengan X. Okey? 50 tambah dengan X. Jadi kalau kita tengok nilai kita kat sini, ni nampak tak? P tolak 50 tambah dengan 50, ini persamaan yang tadi. Jadi kalau kita tengok dekat sini, X kita ialah negatif 25. X kita negatif 25. Jadi, apa yang Plot buat dekat sini, masukkan balik. K kita adalah cert X. Cert X. Sekejap, cert X kita negatif 25. Apa nak buat ni? Kos untuk mengeluarkan, yang atas ni okey. Kos untuk mengeluarkan barang itu, kos K, cert X tambah 50. Jika harga bagi seunit barang dijual adalah RM25. Macam mana? Harga P ringgitnya dijual minggu minta. Okey, ni harga P. P kita adalah 50 tambah X. So, untuk 50 hingga 800. Manakala kos kita untuk mengeluarkan X unit kos kita. Anggap sebenarnya. Kos untuk mengeluarkan barang jika harga seunit barang dijual. Seunit barang adalah 25. Jadi 25 sama dengan 50. Macam mana ni? P tolak 50. Sekejap ya. Ini untuk K kita. RM50. Oh, okey. Dapat. You tengok sini, X kita dapat negatif 25 kan? Masukkan je lah. Jadi, P kita, apakah P? P kita adalah 50 tambah X. P kita adalah 50 tambah X. Jadi, kita ambil P 50 tambah X. 50 tambah X. X kita berapa? Tolak 25. Baru betul. Okay. Then tambah dengan 50. 50 tolak 25. 25. Set 25 dapat 5. 5 tambah 50 dapatlah 55. Boleh? Okay. Kalau tak okay, yang ini saya akan ulang balik esok. So, saya stop dekat sini. Boleh? Baru bab 1 kau? Boleh. Baru bab 1. Baru bab 1 kita punya revision. So, esok kita sambung. Besok jumpa pukul berapa, Amjad? 8.30. 8.30. Esok di bilik APD. Boleh? Esok pukul 8.30 hingga 11.30 atau 12.30. Ikutlah saya macam mana. Okay? Sebab saya pun besok ada online kelas. Jadi, saya sambil-sambil korang buat, saya pun kena buat kelas dengan budak-budak saya. Okay? So, jumpa esok. Kalau siapa yang boleh print lah kertas kat rumah, ikut soalan. Sebab esok tudingan 3 ni saya takut tak sempat nak photostat. Siapa boleh print, alhamdulillah. Kalau tak, besok kita bincang macam ni lah. Awak tengok. Sebab nak recall balik saja apa-apa berkaitan dengan setiap topik. Boleh? Okay, siapa belum solat isyak, jangan lupa solat dulu sebelum tidur. Bye, jumpa esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, bye. Bye. Bye.